Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang menjadi masalah kepada masyarakat kita sekarang ialah orang kita ni udah tak seronok jadi orang Islam. Itu masalah kita ni kat Som. Ya, kat Leha. Udah rasa tak bangga bila kita ni jadi orang Islam. Tapi nak lagi nama tu Islam. Dalam IC tu nak tulis lagi Islamnya. Tapi cara pengamalan, cara perbuatan, kalau boleh tak naklah nampak sangat Islam tu. Tak naklah nampak Islam sangat. Kalau nampak sangat Islam tu, dia mahu kata taksub pula. Kalau boleh, iyalah Islam lah juga, tapi iyalah, dia ada yelah di belakang. Maka dengan sebab tak berbangga dengan Islam, tak seronok dengan Islam, sebab tu kita tak heran hari ni rumah-rumah Allah sepi. Surau ada yang bergelap. Tak ada diimarahkan surau. Masjid, waktu semayang, ya, waktu itulah orang datang. Habis daripada itu tutup. Ni yang saya cerita ni bukan di Malaysia, tuan. Di planet marah no. Alhamdulillah di Malaysia ni, alhamdulillah. Yang saya cerita ni ada tempat di sebelah negara Eropah sana tu. Masjid mereka datang bila tu datang bang je. Dia habis. Tak ada dah nak jemaah macam kita. Negara-negara bekas Soviet dulu kan. Bila pelancong, bila orang Malaysia datang pergi melawat, nampak macam muzium. Tapi masjid cantik, tuan-tuan. Penyakit yang sampai kepada kita ni, tuan-tuan, yang sampai kepada kita sekarang, saya sebut ialah tidak berbangga menjadi orang Islam. Tidak seronok menjadi orang Islam. Dia tak seronok. Maka bila tak seronok jadi orang Islam, masjidnya besar. Subuhnya ada 6 orang. Bila masyarakat kita melihat bahawa subuh tak dapat sambutan sedangkan Nabi bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, orang itu akan berada di bawah pemeliharaan Allah. Allah jaga dia. Maka hari ini dah ada buat kempen. Tahun lepas kita di Perak ni buat kempen, jom solat subuh. Alhamdulillah. Masjid-masjid di Perak. Sekarang pula kempen, jom jadikan subuh macam sembahyang Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan. Ada yang buat kempen dalam TT, dalam media sosial, dalam media mereka ajak kita solat subuh. Sekarang, tuan-tuan, ada setengah masjid sembahyang subuhnya 3,000 orang macam sembahyang Jumaat. 5 pagi jam parking pun tak ada, tuan. Orang bukan Islam heran, dia ada kenuri ke? Kenuri tanya, tuan. Atau macam mana kami di sini, ustaz? Sini apa tak boleh buat. Siapa datang dapat kipas angin satu. Seorang satu dapat kipas angin, tuan. Mudah sampai ke jalan sembahyang. Yang ini saya jumpa, tuan-tuan, di Melaka.
Siapa kanak-kanak yang sembahyang subuh berjamaah 40 waktu tak pernah tinggal 40 hari akan dapat basikal percuma. Datang budak-budak tuan-tuan. Sekarang ni tak dapat basikal pun mereka datang. Sebab dah jadi tabiat mereka datang pada waktu subuh. Ada masjid di Kedah. Setiap kanak-kanak yang sembahyang subuh diberi RM5. Tiap-tiap hari bagi RM5, RM5 seorang. Lama-lama tak dapat duit pun mereka datang sebab mereka dah faham. Mesti bangun pagi, mesti bangun awal. Tempat aku adalah di masjid pada pukul 6 pagi. Ini kebiasaan. Satu masjid di Ipoh, jawatankuasa masjid dia peruntukkan RM10,000 untuk diagihkan kepada kanak-kanak yang datang sembahyang subuh berjamaah. Sampailah RM10,000 tadi habis. Cerdik tuan-tuan masjid ni. Sebab bila anak datang, pak mesti bawa. Tuan-tuan boleh biar anak 6 tahun jalan seorang-seorang. Tuan-tuan boleh biar anak 7 tahun jalan seorang-seorang pergi masjid pukul 5.30 pagi. Bapak mesti bangun dengan mak bangun sekali tuan-tuan. Bajetnya berapa? RM10,000. Mana nak dapat? Allah pencin seorang RM3,000. Takkan seorang tak boleh derma RM100. Dapat 40 orang, dapatlah RM4,000. Selesai masalah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Penyakit yang menimpa kepada kita hari ini ialah orang Islam tak suka menjadi orang Islam. Tak suka berpakaian macam pakaian Islam. Ada yang kata jubah ni pakaian Arab. Bukan pakaian Nabi. Pasal apa nak pakai? Tak apa masalah pakai jubah? Tak apa masalah pakai jubah? Kita pun pakai baju Melayu juga. Tambah nak akad nikah. Kita tak pernah bentang. Tak pernah. Saya pun pakai baju batik. Saya pun pakai jubah. Apa masalahnya dengan jubah? Dia menutup aurat. Tapi ada juga yang pakai jubah tak tutup aurat. Sebab apa? Sebab tak butang. Dah lah pakai jubah saja. Baju dalam, seluar dalam tak pakai. Kain pelekat tak pakai. Semata-mata jubah. Butang tak ada butang pula. Bila rukuk, tenganga. Bila dia rukuk, dia pun nampak. Macam pernah tengok. Kata dia, tuan-tuan. La ilaha illallah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh tengoklah hari ini orang Islam melucutkan pakaian mereka sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, di antara perkara yang paling awal syaitan buat kepada Nabi Adam dan Hawa, apa yang Nabi Adam dan Hawa dihasut oleh syaitan, iblis, ialah makanan. Ialah makanan. Akibat tersilap makan, apa yang jadi kepada Nabi Adam dan Hawa? Terlucut pakaian mereka. Sehinggalah Nabi Adam dan Hawa terpaksa menutup aurat mereka dengan daun-daun daripada pokok-pokok di dalam syurga. Cuba tuan-tuan tengok hari ini, adakah iblis berhenti menggoda kita untuk melucutkan pakaian kita? Dia tak pernah berhenti. Sebab tu awal ceramah saya tadi ni, saya baca ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah kamu apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, makanan yang halal dan makanan yang baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, pergi puasa. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu. Tapi dalam bab makanan, wahai manusia, Allah tak guna perkataan wahai orang-orang beriman. Allah gunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya apa? Bukan orang yang beriman saja, yang tak beriman pun. Bukan orang Islam saja,
yang tak Islam pun mesti makan makanan yang halal dan makanan yang baik. Jadi di mana yang kata arak tu hak orang kafir nak minum? Mana Dayak? Mana? Cakap apa? Cakap apa tuan? Biarlah orang kafir nak minum arak, itu hak demai. Mana hak demainya? Dalam ayat Quran tadi Allah kata, wahai manusia, makanlah kamu makanan yang halal. Manusia di sini maknanya Islam ke tak Islam ke, semua manusia kena cari makan yang halal. Arak tu halal ke? Tak. Kalau gitu demai pun tak boleh minum. Demai bukan Islam, Ustaz. Kata, biarlah dia minum. Kata, kalau mabuk, langgar kamu pergi subuh. Itu hak dema, Ustaz. Dema tak Islam. Habis tu kenapa tangkap dema hisap dada? Apa? Sebab apa tangkap dema kalau dema hisap dada? Dada dengan arak kan sama. Apa beza? Dua-dua menghilangkan akal. Dua-dua menghilangkan kepandaian, kewarasan berfikir. Kalau dadah orang kafir pun kena tangkap, begitulah juga dengan arak. Apa bezanya? Oh, dadah kau balon tangkap semua sekali. Arak, biarlah demai, tak apa ya. Tak mau, tuan. Maka hari ini dengan sebab manusia duk makan benda haram, apa akan jadi? Dia akan datang kerosakan. Tuan-tuan cuba tengok hari ini manusia kita. Ular pun dia makan. Ular kalau kita tengok lari, dia mau kejar. Kita kalau biawak masuk rumah, oi udah baling kayu, dia mau kejar biawak tu, ngangkang-ngangkang lari menyesal kau masuk rumah tu dia. Dia balonnya, lipas mau dia mau makan, ular dia mau makan. Apa yang dia mau tak makan tuan-tuan? Tikus dia mau makan. Maka tuan-tuan, bila manusia sudah tidak lagi jaga makanan, kalau orang bukan Islam makan benda tu, kita tak heran sangat. Hari ini yang Islam pun sibuk nak makan. Orang Islam hari ini ada yang dah makan babi. Saya baru balik daripada sebuah negara seberang. Babi banyak tuan-tuan. Babi guling. Loh. Babi guling. Berguling-guling babinya kat semua. Bersyukurlah kita ni duduk di Malaysia. Ada tak orang jual babi? Ada. Tapi kita duduk di Lubuk Merbau ni tak ada lah orang buka kedai babi goreng depan tu. Allah, tuan-tuan, saya pernah jumpa orang perempuan datang jumpa saya minta air penawar. Sebab apa? Sebab dia kata, Ustaz, saya diketagih makan babi. Perempuan belum kahwin kat Semur. Saya tanya macam mana awak boleh teringat, boleh teringin muntah ke darah babi ni. Kita ni sebut babi pun nak muntah. Sebab tu babi tak boleh sebut lembut-lembut. Babi tak mau. Dia babi. Sebut babi itu pun rasa nak muntah. Dia boleh beli babi, simpan dalam peti ais. Ahad, Sabtu cuti, baby masuk kicap. Baby masuk kicap. Saya tanya macam mana boleh teringin? Dia kata kawan-kawan dia kerja di ofis swasta, tengah hari pergi makan dengan kawan-kawan, mula-mula makan gitu-gitu, lama-lama try sampai ketagih lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Daripada makanan yang tak halal, rasuah di balonnya. Duit masjid pun disapu. Saya masih ingat lagi waktu tu saya jadi timbalan pengurusi masjid. Saya ditugaskan buat quotation untuk ganti kapek. Cari 2-3 kedai minta quotation harga kapek. Dapat harga ni mesyuarat, lulus. Kita ambil yang ni. Bila pi tuan-tuan, dia tanya kat saya, berapa mau tulis? Macam mana? Berapa mau tulis? Dia tanya saya pula, berapa mau tulis atas resit? Harga lain, harga atas resit lain. Itu tuan-tuan, nak tukar kapet masjid. Pun orang ambil persen. Haram tu.
Macam mana nak berkat hidup, tuan-tuan? Duit masjid pun hang sapu. Allah, bila makanan dah tak dijaga, bila makanan dah tak kisah lagi apa nak masuk dalam perut, tuan-tuan akan lihat apa yang akan berlaku. Nabi Adam dah tunjuk dah. Makan saja buah tadi terlucut pakaian. Hari ni tuan-tuan tak payah heran. Anak-anak kita, generasi kita membuka pakaian tanpa lagi ada perasaan segan dan silau. Bukan setakat berlaku pada orang Islam. Balik rumah saat lagi, tuan-tuan buka video yang lama-lama. Tahun 1870, 1890, 1902, 1910. Video tentang orang putih. Ada New York, ada London, ada France, ada di Switzerland, ada di Canada. Gambar mereka. Orang perempuan putih, orang putih, semua tuan-tuan pakai baju labuh-labuh. Dia pakai tudung pun ada, tutup tudung ni, baju ni labuh, hak punggung besar lebar tu, jalan gede-gede. Tuan-tuan balik buka video tu, suruh anak cari, kamu buka video yang Ustaz Kazam tu cakap, aku nak tengok. Kazam? Ustaz tadi lah, tak pakai nama dia, tak tahu tu dia. Gambar hitam putih, orang jalan kecil. Gambar lama tu, style Charlie Chaplin tu. Perempuan-perempuan Mak Saleh yang tidak Islam pada masa itu, pakaian mereka semua berlapis-lapis. Dengan payung kecil duk berjalan, kecil. Tuan-tuan tengok zaman dulu, Mak Saleh tak macam sekarang. Mereka tutup, yang laki-laki lagi tutup. Pakai kot, pakai apa semua, berjalan pakai topi semua. Tetapi peredaran zaman berlaku bila datang tahun 60-an, dah berubah pakaian mereka. Mereka mula buka pakaian mereka, pakai skirt, jadi pok ye. I want to hold your hand. Deko, abeto, mushku nahi hackable. I want to hold your hand. Dia mari The Beatles, dia rombak semua. Sampai penyanyi The Beatles kata dia lebih terkenal daripada Jesus dalam dunia ni. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Orang Kristian marah dekat dia sebab dia kata dia lebih terkenal daripada Jesus. Pasal apa? Pasal satu dunia pada masa itu minat kepada Pok Ye, The Beatles yang bawa. Maka start daripada situ, orang Islam mula buka baju. Pakai skirt saja. Tu yang tuan-tuan boleh tengok cerita Pak Ma'un tu. Sang matahari, lagu tu Pak Ma'un tuan-tuan. Maka start daripada situ, terbuka, sampailah sekarang. Kenapa? Awal-awalnya makanan yang dimakan tak dijaga. Akhirnya dia mempengaruhi jiwa. Makanan yang tak bersih tadi mempengaruhi jiwa. Dan tuan-tuan boleh lihat sekarang, jiwa yang dah rosak, jiwa yang dah tercemar, tidak lagi sayang kepada agama dia. Jiwa yang tercemar, tidak lagi dia suka kepada agama dia. Dia tak berbangga pun sebut Islam. Dia tak suka pun dengan masjid. Masjid bagi dia tempat singgah untuk pergi tandas kencing ya. Habis kencing masuk kereta, jalan balik tuan-tuan. Tak ada lagi perasaan untuk bangun semayang subuh. Dia lebih sayang tilam dia daripada solat subuh. Padahal dia duk dengar as-salatu khairum minan naum. Semayang tu lagi bagus daripada tidur. Dan jadilah apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Sebab itu, kita ada amanah. Ni, baru masuk tajuk. Yang tadi Ustaz, tadi muqaddimah. Setengah jam 25 minit muqaddimah. 2 jam 45 minit baru tajuk tuan-tuan. Sebab itu, di mana-mana kita berada, siapapun kita ada amanah. Amanah supaya mengajak semua orang mencari redha Allah. Mengajak diri kita sendiri mencari redha Allah. Apalah maknanya hidup dalam dunia yang penuh dengan nikmat, tapi Allah tak redha. Apa makna?
ada rumah, ada kereta, ada musangking, ada cowai. Senang ustaz, sekarang rumah makcik sudah ada cowai, tak payah jeraya kita dia. Oh kowe. Kowe yang mana sebut betul tu di rumah dia ada tuan-tuan. Bangga benar kita sudah tak payah jerang baca kopi ala Kazim. Cowai je tekan sudah gila. Tuan-tuan. Sekarang kita ni senang benar ustaz. Air dah dalam rumah. Elektrik sudah tekan je keluar lampu ustaz. Sekarang tak senang. Nak telefon anak pun tak payah naik motor cari telefon. Sudah masing-masing di rumah ada handphone. Alhamdulillah lah senang benar ustaz. Senang benar ustaz. Apa makna kalau Allah tak reda? Kita mencari reda Allah. Maka kalau kita dapat nikmat, itu ekstra. Kalau Allah reda, tiba-tiba nikmat pun tak dapat, tak apa, nikmat akhirat menanti kita. Sebab itu saya katakan tadi, tanggungjawab kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua, kuntum ni, kita semua. Kita semua adalah sebaik-baik umat yang Allah jadikan di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang, menyuruh orang buat baik dan mencegah kemungkaran. Maka amanah kita nombor satu. Sebagai individu, sebagai ketua negara, ketua masyarakat, ketua keluarga, maka kita hendaklah mencegah kemungkaran dan menyuruh orang untuk berbuat baik. Saya datang ke masjid tuan-tuan ni banyak kali dah. Dan saya pun tua. Tadi ada anak murid saya mai ziarah. Inspektor. 3-4 paku lah ni lah. Masya Allah, hebatlah. Maknanya saya dah tua. Ada anak murid saya jemput saya ke Nuri kahwin. Bukan dia nak kahwin. Anak dia nak kahwin. Ingat dia nak kahwin. Anak dia dah nak kahwin dah. Loh, nak dapat menantu dah. Dia mengaji dengan saya daripada tahun 94 sampai sekarang. 30 tahun dah mengaji. Tua dah. Semalam isteri saya kata, abang dah lah ceramah bagi orang lain pula. Tua lah. Bagilah orang lain. Tadi ada 17 bas ziarah saya di Ipoh tadi. Di sekolah tadi. Besok 18 bas. Ada satu makcik tu kata, saya tanya dia, makcik, kak umur berapa? 78. Oh sebaiklah kita. Ya ke? Kata dia, elok. Orang Sungai Siput tu 78. Saya kata sebayalah kita. Lama. Tapi kalau saya berhenti berceramah, berhenti mengajar orang, saya takut nanti Allah soal saya. Amanah. Sebab saya berhadapan dengan pelbagai golongan yang terang-terang. Dengan tuan-tuan ni mungkin dia orang tak jumpa. Dengan tuan-tuan ni mungkin dia orang tak berdebat, tak berhujah. Ada yang hantar pada saya nota tebal tu. Dia kata kalau kau berani main jumpa aku, kita hujah. Hujah apa? Hujah Allah tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Rupa-rupanya dia etis. Dia tak percaya dengan Allah. Dia kata Allah tak ada. Dulu Islam. Bila dia duk banyak baca, bila dia duk berkawan, dia duk Google, dia duk tengok macam-macam ni, dia buka laman tu, dia buka laman ni, dia buka web ni, dia pun duk fikir, betul juga kata web ni, laman web ni betul juga. Kalau Allah ada, kalau Tuhan tu ada, aku mesti nampak. Lama-lama tuan-tuan, dia tak mari dah masjid, dia tak semayang dah, Quran pun dia letak tepi. Quran baru dia sekarang, ni dia. Kitab baru dia sekarang, apa dia? Etis. Tuan-tuan tahu tak dia kata apa?
Dia kata, Ustaz, saya jadi etis. Sebab apa? Mana saya tahu. Saya baru jumpa awak. Saya jadi etis sebab salah Tuhan. Loh. Pasal apa Tuhan salah pula? Tuhan ada suruh hang jadi etis ke? Tak. Sebab Tuhan tak pernah tunjuk dia duduk di tang mana. Tuhan tak pernah tunjuk dia ada di mana. Kalau betul lah dia ada, apa salahnya dia duduk saat tang situ? Aku Tuhan. Oh, tu dia Tuhan. Saya pun tak etis. Sekarang ni saya duk cari mana Tuhan, mana Tuhan. Tuhan tak pernah muncul. Saya ambil keputusan, Tuhan tak ada. Lah. Itu abang nak salah siapa? Salah Tuhan lah. Salah Tuhan sebab dia tak ada. Dia tak munculkan diri. Sebab tu saya tak percayakan dia. Jadi salah abang ke salah Tuhan? Salah Tuhan lah. Tadi abang kata Tuhan tak ada. Sekarang tak mana salah Tuhan? Tuan-tuan faham tak? Tadi dia kata Tuhan tak ada. Saya tanya dekat dia, sekarang salah abang ke salah Tuhan yang abang jadi etis? Salah Tuhan lah. Ulang balik, salah Tuhan lah. Mana Tuhan ada? Kalau Tuhan tak ada, macam mana dia jadi salah? Dia menung tuan. Kalau saya berhenti berdakwah lah tuan-tuan, Allah ruginya saya nak hujah dengan mereka. Banyak lagi ustaz lain boleh hujah ustaz. Tapi Allah soal tak saya? Pasal apa hang diam? Hari ni, para asatiza, dia cari gaduh sama-sama ustaz. Ni masalah. Dia aja betul. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini penyakit pula. Yang murtad makin banyak. LGBT makin banyak. Yang masuk agama lain makin banyak. Yang etis makin banyak. Yang tak mau sembahyang makin banyak. Ustaz bila ceramah pula, ustaz tu tak betul. Ustaz tu tak betul. Ustaz tu tak betul. Ustaz tu tak betul. Lah hak mengaji pun tak betul. Semua bodoh. Semua tuan. Ini penyakit kita yang pegang amanah tak menyampaikan amanah dia. Yang ustaz tak bertegur, ustaz tak mau menjawab, ustaz pula duk gaduh sama sendiri, amanah mencegah kemungkaran tak dibuat. Apa jadi pada ummah? Sebab tu saya jawab lantak tuan-tuan, orang suka ke orang tak suka, lantak pergi kamu. Janji Allah suka. Tadi saya kata dah, janji Allah redha. Sebab mereka ni, dia orang ni makin melampau tuan. Mungkin tuan-tuan tak pernah jumpa. Jadi kalau tuan-tuan nak jumpa, mai ikut saya sebulan. Dan mereka makin berani tuan. Ada satu orang dari London, datang daripada London tu. Dia punya aim dengan saya tu, dia cari sampai dapat. Dia kata, Ustaz, Allah ni belum tentu ada, belum tentu tak ada Ustaz. Belum tentu ada, belum tentu tak ada. Dia kata belum tentu. Masya Allah. Abang mengaji mana abang? Islam pun belum tentu betul kan? Kita tak boleh kata Islam betul. Kita tak. Jadi bila masa kita nak tahu Islam tu betul tak betul? Saya tanya dia. Bang, bila masa kita nak tahu Islam tu betul ke tak betul? Bila masa? Abang nak tahu bila? Boleh? Ustaz bagi tahu bila? Abang mati. Abang duduk dalam kubur, baru abang tahu. Betul ke tak betul Islam? Sekarang memang abang tolak Islam. Abang tak suka Islam sebab pemikiran abang dah lain. Dah lain daripada mak bapak abang, dah lain daripada keturunan abang. Abang pergi mengaji di sana, balik ke sini, bawa fahaman abang. Sampai abang cakap, Islam belum tentu betul, Allah belum tentu ada. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ni, tadi ada orang soal saya. Anak dia nak kahwin dengan lelaki bukan Islam. Lelaki bukan Islam tu pula dah ada isteri. Bukan Islam. Laki ni tak Islam. Isteri dia pun tak Islam. Anak dia nak kahwin dengan jantan ni. Jadi, dia kata, Ustaz, jantan tu dah bersetuju masuk Islam. Tapi masih nak pakai bini nombor 1.
Tuan-tuan faham tak? Jantan ni tak Islam sekarang ni. Isteri dia sekarang ni pun tak Islam. Nak kahwin dengan anak orang kita. Nak kahwin dengan orang Islam. Dia kata tak boleh lah, hang kena lah Islam. Baik, dia sanggup masuk Islam, tapi dia takkan lepas isteri hak nombor satu, hak tak Islam. Hak isteri Islam pun dia nak, hak tak Islam pun dia nak. Ingat ni dah mendera dengan Hema Malini ke apa? Saya kata tak boleh kak. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab itu amanahnya pada siapa? Pada pemimpin. Buat kerja, jaga rakyat, jaga agama supaya Islam tidak dihina. Supaya Islam dimartabatkan. Itu amanah. Dan kita lihat hari ini ada orang bukan Islam dah berani mencabar Islam. Orang bukan Islam hari ini dah bagi cadangan pula pada Islam. Malah ada orang Islam bukan Islam hari ini boleh mentafsirkan pula ayat-ayat Quran. Dia pun tak beriman dengan Quran, dia baca Quran, dia baca pada orang Islam. Dan orang Islam pula dia angguk, oh yeah, dia angguk pula tuan-tuan. Apa ni? Bila kita tengok benda-benda ini telah melarat amanah dalam keluarga hari ini. Baru ni ada pendedahan daripada manakah? Dia kata di Malaysia ni dah ada kelab. Dah ada kelab. Suami isteri, kelab. Kelab apa tak? Abang lah. Kelab, masuk kelab tu, isteri kita dia boleh pakai, isteri dia kita boleh pakai. Tu nama dia kelab gila babi nama dia. Dia boleh tukar-tukar. Dah mari dah dalam. Yang join dia orang kita. Tak ada lagi perasaan cemburu, tak ada lagi perasaan jealous. Apa nak jadi ni? Kamu tu ketua keluarga, kamu tu bapa, kamu tu suami. Yang kamu kena lindung anak kamu, yang kamu kena jaga isteri kamu. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ustaz pernah jumpa? Sebab saya jumpa lah tuan-tuan, saya sebut. Tapi tak ada lah kelab macam tu, saya tak tahu, saya baru baca. Yang saya jumpa baru ni, orang. Saya duduk dalam pejabat saya. Kerani saya masuk. Ustaz, ada makcik menangis kat depan. Dia nak jumpa ustaz. Saya pun keluar. Apa hai kak? Oh, tolong selamatkan saya. Oh, saya kata kenapa nak selamat? Duk teriak, duk menangis. Oh. Saya kata kalau kak duk menangis, siapa nak selamatkan kak? Cuba duk diam-diam. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Saya ustaz, saya lari pada rumah. Sebab apa? Sebab suami saya gila. Oh, gila apa? Dia bawa balik jantan, dia bawa balik lelaki ke rumah saya, ke rumah kami. Kemudian dia suruh jantan tu tidur dengan saya. Kemudian dia nak tengok. Oh, saya kata ni parah ni, parah ni. Tenang, tenang, tenang. Ni yang saya kata tadi, ni dah gila babi ni saya kata. Jadi dia dah tak tahan dengan tobeat suami dia macam tu. Saya kata, kak pergi report polis, report Jabatan Agama, tangkap ni. Ni. Dulu kita duk dengar cerita, isteri dia kerja GRO, isteri dia kerja kelab malam, petang suami hantar, malam suami ambil. Dulu saya jumpa kan, tahun 90-an. Tak ada ke kerja yang halal bang bagi isteri abang kerja? Bayangkan tuan-tuan, petang-petang pukul 5.30 bagus naik motor dua-dua orang. Pergi kerja. Balik pukul 12 lagi, pukul 1 pagi, duduk tunggu melanguk atas motor. Isteri nak balik, balik rumah.
Layan jantan, duduk dalam karaoke lah apa bala semua. Yang tu jenis itu pula. Kita ni pemegang amanah. Saya duduk dalam satu tempat. Duduk minum kopi apa semua ni duduk. Saya tengok satu perempuan datang. Bawa helmet, pakai baju, pakai seluar, pakai jaket semua. Seluar panjang. Saya duduk tengok. Tu saya pun minum, makan nasi lemak. Sekali perempuan yang sama keluar. Dah tak ada jaket, dah tak ada seluar panjang, pakai skirt saya. Duduk kat depan pula. Saya tak jadi makan nasi, letak balik. Tadi pakai seluar molek, tadi bawa helmet cantik, pakai jaket elok, pi tukar kat belakang, mai ke depan, duduk dekat depan pakai skirt pula. Baju lagu tu. Allah. Tak tengok rasa membazir kat Zoom. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Saya ni mulut gatal, tak? Mulut gatal. Waktu saya nak balik, saya gatal mulut. Tadi datang kerja, suami hantar lah. Suami hantar. Tadi pakai cantik tu. Ni saya pakai macam ni. Saya tanya. Dia kata, Ustaz, ini apa nama SOP kerja sini. Bahagian depan, front desk, kena pakai macam ni. Tak boleh pakai macam tadi, seluar panjang, baju semua. Bos tak bagi. Suami kata apa? Suami kata cari rezeki yang halal. Beritahu kat suami, cakap, Ustaz Kazim cakap, kalau boleh gantilah kerja tempat lain. Dah bos tak bagi. Bos tak bagi. Saya cakap tuan-tuan, supaya amanah saya hilang. Tanggungjawab saya selesai. Dan tanggungjawab suami dia pun dia tahu, pakai macam tu tak kena. Satu hari, saya masuk lagi tempat tu. Makan lagi nasi lemak. Saya tengok orang bukan Islam jaga kaunter tu. Tua lah. Datang bos dia bukan Islam. Bos dia datang jumpa, nyembang dengan saya, dia kenal saya, dia pun duk tengok Facebook saya. Bos dia tak Islam. Yang Islam duk boikot saya, hak tak Islam duk dengar saya. La ilaha illallah. Yang tak Islam duk dengar ceramah saya, duk buka Facebook, TikTok apa semua ni. Yang hak Islam boikot pula. Ni tak boleh pakai punya ustaz songkok tinggi. Astagfirullahalazim. Songkok tinggi pun tak boleh pakai. Gila betul dah ni. Baru ni saya pergi hospital Ipoh. Ceramah 2 hari lepas di hospital Ipoh, hari Jumaat. Hari Jumaat apa ni? Rabu apa lupa dah ni. Petang saya ceramah. Bila pergi ceramah tu, perempuan pengawal keselamatan India, dia bawa payung punya ramah duk ketuk tingkap. Parking sini ustaz, parking sini ustaz. Padahal yang ada ketuk cermin tu bukan ustaz, driver saya. Saya duduk di belakang. Ustaz, saya minat sama ustaz, suka sangat. Suka, ya Allah, hari ni dapat datang. Saya tengok kat dahi dia ada tanda, ya Allah, ustaz datang. Dia punya payung lah tuan-tuan, hujan. Dia bukan payung saya, driver saya ada payung ustaz. Yang saya lari masuk dah. Rupa-rupanya pengawal keselamatan yang budiman ni tuan-tuan, yang agung bagi pingat tu. Kan baru ni ada agung bagi pingat PPN ke apa ke dia ke. Memang ramah tuan-tuan. Dia friendly betul ya. Walaupun dia tak Islam. Tak sombong langsung, tak belagak apa tuan. Semua dia layan. Dia mai jumpa saya, Ustaz, sorry Ustaz, I tak perasan itu you punya driver. I ingat you Ustaz. I selalu tengok you Ustaz. I tak pernah miss ceramah you. Dia pula dengar ceramah saya. Hak Islam pula duk boikot saya Ustaz. Saya cakap dekat bos tempat yang dia makan tadi. Saya kata, bos, dulu saya ada tegur bukan? You tahu bukan? Saya sudah tegur bukan? Ya. Tak apa Ustaz, saya faham Ustaz, saya faham.
Saya Ustaz, ini tempat saya sebagai pengurus. Walaupun saat ini bukan owner saya, tapi saya sebagai pengurus, saya faham Ustaz. Apa Ustaz cakap. Ini nasi lemak Ustaz, ini orang Islam buat. Saya bantu orang. Itu kuih pun orang Islam buat. Semua ini halal Ustaz. Ustaz jangan takut. Itu kaunter depan pun kita sudah pakai tutup. Tutup semua Ustaz. Kita sudah dengar cakap Ustaz. Walaupun dia tak Islam. Hari ini Ustaz, orang Islam tak kerja, dia orang cuti, itu orang, dia sudah tua dah Ustaz, 58 tahun. Duduk kat depan lagi, itu jadi penyambut tetamu. Jadi tuan-tuan, kalau kita cakap elok-elok tuan-tuan, insya-Allah dia pun faham. Sebab tu kerja sebagai penyampai amanah ni tuan-tuan kena buat elok-elok. Setengah orang dia sampaikan dalam keadaan tak tahu nak cakap lah tuan, dengan kasarnya, dengan garanya, dengan tak ada hikmah dia. Kita rasa kita ni dah ahli syurga. Ni masalah. Kita tak tahu lagi kesudahan orang tu macam mana. Tuan-tuan ingat tak dulu saya ceramah dulu, duk buat dalam CD. Di rumah saya tu ada lagi CD-CD lama. Saya simpan sebagai kenangan. Saya letak dalam galeri saya. Waktu saya buat CD tu tuan-tuan, bukan saya buat, syarikat buat. Royalty yang dia orang bayar pada saya ialah 200 keping satu tajuk. Satu kotak tu 200 keping. Satu tajuk dapat 200. Itulah royalty saya. Kalau saya nak duit, saya jual lah. 200 kali dengan RM5 sekeping, dapatlah RM1,000 tuan. Saya takkan saya nak jual, saya malas jual-jual. Dapat kat saya bagi kat orang. Jumpa dekat R&R Lebuh Raya, saya bagi. Dan saya tak bagi pada yang bertudung. Yang berstoking, berjubah ni, dah lah, ni baik dah Haji Rogayah ni. Haji Zainab ni baik dah lah, tasbih di tangan. Saya bagi hak pakai skirt. Saya bagi hak free hair. Saya bagi hak pakai seluar jeans, seluar ketat. Bagi. Tak nak beli. Tak, bukan menjual. Hadiah. Baru letak je. Tak nak. Rasa macam bom tu. Dia takutlah macam COVID sekarang. Dah, saya tak jual, saya hadiah. Supaya sekurang-kurangnya, bila mereka masuk dalam kereta, zaman tu kereta ada CD lagi. Mereka boleh dengar. Daripada 200 orang yang saya edar, dapat seorang jadilah. Dapat 2 orang jadilah. 2 orang dapat seorang, dia ada suami, dia ada isteri, dia ada anak, dia ada mak, dia merebak jadi 10 orang. Saya pun duk di pejabat, saya 4 kelas tu, suruh tengok suami isteri datang, anak-anak datang. Ustaz ingat tak saya? Saya tak ingat kau. Ustaz yang bagi CD kat saya tu. Mana saya ingat, banyak saya. Saya dah nak buang dah CD ustaz tu dekat ofis saya, tapi saya kata apa salahnya saya dengar. Dia pun ambil, dia dengar daripada komputer dia. Bila dia dengar tu ustaz, saya menangis. Lepas tu saya cari semua CD ceramah ustaz. Saya ajak suami dengar. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang dah pakai pakaian muslimah. Suami saya pun dah sembahyang dah ustaz. Anak kami pun dah belajar Quran dah ustaz. Terima kasih ustaz. Inilah nama dia, dakwah amanah. Begitulah tuan-tuan kita kena buat. Jangan putus asa daripada menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 105. Alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu. Pertahankan diri kamu. InsyaAllah tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi mudarat kepada kamu. Man dhalla idza tadaitum. Tidak ada siapa pun yang boleh beri mudarat setelah Allah bagi hidayah pada kamu. Al-Ma'idah 105 kata Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan nak takut apa?
Sebab tu bila saya datang masjid tuan-tuan, saya seronok. Saya tengok di galeri tuan-tuan. Usaha daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Masa saya kata dekat pengurusi tadi, waktu saya duduk mengaji sekolah Arab dulu, kamus yang saya pakai, kamus Al-Marbawi. Lebay tu kecil. Kamus Al-Marbawi. Kemudian, kitab yang pertama saya mengajar, tahun 1993, kitab Muhimmah. Tahun 94, saya mengajar kitab Bahrul Mazi. Di semua jabatan kerajaan di Ipoh bermula tahun 1994. Waktu itu saya ada 1,000 orang murid saya di seluruh jabatan kerajaan di Ipoh. Jabatan mana yang saya tak mengajar? Mereka bawa. JPJ saya mengajar, DBI saya mengajar, SUK saya mengajar, Custom saya mengajar. Semua saya pergi tuan-tuan. Salah satu kitab yang saya ajar ialah kitab Bahrul Mazi. Dan saya buka kitab Bahrul Mazi ni waktu saya jadi imam di Masjid Gurab. Daripada jilid 1 sampai jilid 22 khatam habis. Dan saya rasa saya dah khatam mengajar Bahrul Mazi ni 4 kali dah. Daripada jilid 1 sampai jilid 22 tu 4 kali dah tuan, setiap kitab. Saya duduk mengajar punya lama dah. Saya bahagi masa tu mengajar di Taipei, mengajar di Ipoh. Masjid daerah Taiping saya baca kitab ni. Masjid Expo saya baca kitab ni. Masjid Telekom saya baca kitab ni. Asam Kumbang kitab ni. Pokok Asam kitab ni. Mai ke Ipoh, surau ni saya baca tu. Masjid 22 tempat, 1 jilid. Habis ulang balik tuan. Tengok pengorbanan dia. Pengorbanan orang yang ada amanah daripada ilmu. Menyampaikan ilmu dia. Dia boleh tuan-tuan kalau dia duduk di Mesir. Dia tak peduli lah dengan kita di Perak. Tak peduli lah kita dengan di Malaysia. Ni duduk dia diam. Dia mengaji. Tuan. Dia mengaji. Dia duduk diam-diam. Jadi orang alim mengaji. Semayang. Alim duduk menikah sana apa semua. Duduk diam-diam. Tapi tak. Apa dia buat? Amanah pada rakyat dia. Pada kaum keluarga dia. Pada sahabat dia. Pada orang Islam di tanah Melayu. 90 tahun dulu tuan-tuan. Tulis kitab Bahrul Mazi. Tulis. Bukan untuk dia. Untuk kita. Persoalan apa yang menimpa pada Bahrul Mazi itu. Daripada hadis At-Tirmizi ni tuan-tuan dihuraikan. Yang menimpa pada masyarakat kita. Yang kena pada masyarakat Melayu pada zaman itu. Dia tulis. Balik, ngajar balik. Kalaulah tak ada sifat amanah tu tuan-tuan. Buat apa susah-susah nak tulis kitab? Buat apa susah-susah nak perah otak tuan-tuan nak tulis kitab? Tetapi kerana amanah yang Allah Ta'ala bagi. Maka dia tulis. Akhirnya kita dapat manfaat sampai hari ini. Dengan tafsir dia. Dengan Bahrul Mazi dia. Dengan kitab kamus dia dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok ulama'-ulama' yang duduk di Mekah, Madinah dulu ni. Mereka orang Melayu. Naik kapal, pergi belajar di Mekah. Berpuluh-puluh tahun menghadap Kaabah. Semayang tengok Kaabah, tawaf, umrah, haji tiap-tiap tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 25 tahun duduk di Mekah. Air zam-zam ada, makanan ada, semua ada. Apa yang tak ada di Mekah, tuan-tuan? Ij'al hadza baladan amina. Doa Nabi Ibrahim. Negeri yang aman. Negeri yang banyak makanan. Negeri yang tak akan putus air. Tiap-tiap hari dapat 100,000 ganda semayang. Tiap-tiap hari semayang. Menghadap Kaabah. Boleh tawaf sunat. Boleh macam-macam tuan-tuan. Tapi lama-lama apa mereka buat? Mereka balik ke tanah Melayu. Mereka tak penting diri dia orang. Balik ke tanah Melayu, buka pondok dekat Gerik, buka pondok Pengkalang Hulu, dekat Sik, dekat Baling.
balik buka pondok bagan Sarai, Parit, Bunta, bagan Datuk. Buka pondok di Johor, di Kelantan, di Terengganu. Untuk apa? Amanah menyampaikan ilmu. Kalaulah mereka tu tak ada amanah, tuan-tuan. Lantaklah kau orang. Aku dah duduk tempat elok, habis aku duduk sini buat sembahyang, aku mati di sini. Tak. Mereka balik, mereka buka. Adakah mereka buka sekolah, buka pondok itu senang? Tak, tuan-tuan, susah. Berhadapan dengan penjajah. Bukan senang nak buka sekolah, nak cari duit, nak buat rumah, nak buat pondok. Sebab tu pondok pada masa tu, pondok hodoh-hodoh, duit tak ada. Yang penting ilmu berjalan. Berkat daripada usaha mereka lah, tuan-tuan. Hari ini kita kekal berilmu. Ni nama dia amanah. Kalau mereka tak ada amanah, tuan-tuan, kita jadi apa? Kita tak mengaji di Mekah, kita tak mengaji di Mesir, kita tak mengaji di Madinah masa itu. Tapi mereka mengaji itu ikhlas. Mereka balik ke Malaysia, mereka bawa kasih sayang, mereka bawa perdamaian, ilmu. Sebab tu selepas mereka buka pondok, kita jadi baik, berpuluh-puluh tahun jadi baik. Tak ada bergaduh-gaduh. Tapi hari ni sayang, tuan-tuan, yang balik daripada mengaji luar negara, balik mengajar pada kita pula, pakat bergaduh pula sama-sama kita. Dulu mana ada bergaduh? Nak baca kunut subuh, baca. Nak buat tahlil, baca. Apa masalah? Mai hak lapis baru ni, tak boleh. Neraka, bida'ah, neraka. Pasal apa? Pasal amanah. Kalau betul hang amanah, hang ceritalah. Jangan cerita yang hang punya saya. Oh, mazhab ini membenarkan kunut. Silakan. Macam mana ulama-ulama yang balik daripada tempat apa mengaji dulu. Mereka pun mengaji di Mekah juga. Mereka ni pun mengaji di Mesir juga. Tapi tak ada berpecah belah kita. Mana ada kita tahu 50-an, 60-an, 70-an bertumbuk. Hanya masalah 20 ke 8 terawih. Mana ada bertekak imam dengan makmum. Masalah nak baca kunut ke tak baca kunut. Tak ada masalah. Hari ini baca Yasin malam Jumaat pun salah. Habis tu, kita main TikTok. Malam Jumaat tak salah. La ilaha illallah. Karuk dah, tuan-tuan. Sebab tu jagalah amanah. Amanah apa, Ustaz? Tak tahu, tuan-tuan. Saya teringat cerita orang minyak. Sumpah orang minyak. P. Ramlee jadi jahat. Ada orang kata P. Ramlee ni asal berlakon je mesti jadi hero. Asal berlakon je mesti dapat perempuan. Bujang lapuk pun dia dapat. Pendekar bujang lapuk pun dia dapat cikgu Ros. Langsung tak ada jadi jahat. Siapa kata P. Ramlee tak berlakon jadi jahat? Ada 40 penyamun. Tu dia mati laiman. Nak pergi rompak Alibaba tak jahat dia, tuan-tuan. Serimah tuai minyak panas lentung. Jahat gitu, tak jahat gitu. Jahat lah tu. Jahat lah, tuan-tuan. Satu lagi jahat cerita apa? Orang minyak. Pi rogol orang, pi pangkah pula. Ya, kucing pun kena, Ustaz. Ni tempat ni, Ustaz. Subhanallah. Macam pernah dengar, Ustaz, ya kucing, Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ingat tak cerita P. Ramlee tu, tuan-tuan? Dia dilarang bunuh orang, pantang dia. Asalnya bongkok. Bila mandi, air berbunian jadi cantik. Bila cantik, balik kampung. Orang ingat dia raja. Petua dia, jangan bunuh orang. Kalau tidak, hang langgar pantang. Saleh Kamel ajak dia berlawan. Bertikam-tikam, datang ribut, tikam, mati. Mati. Sudah. Jadi hodoh balik. Mai cari duit jadi setan. Kamu naklah jadi cantik semula? Nak. Kalau nak, senang saja. Kamu kena rogol 40 orang. Jadilah orang minyak. Lepas dia rogol, dia pangkah tang muka.
Tu yang kucing kena payah muka. Cerita 18 puasa, 17 puasa. Jadi, ada satu laki-laki dengan satu perempuan duk menyanyi dekat tepi pantai. Kalau roboh kota Melaka, terak tek-tek. Papan di Jawa saya dirikan, trek tek tek. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan, trek tek tek. Tengah duk trek tek tek, orang minyak datang. Dah pangkak lagi sekali pula entah ni. Dalam lirik lagu tu dia kata apa? Kalau roboh kota Melaka, trek tek tek. Papan di Jawa saya dirikan. Saya nak cerita yang tu ya. Tapi cerita bunian apa panjang. Dia kata kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa dia boleh dirikan. Dia pindah pergi Jawa. Saya nak habaq pada tuan-tuan. Kalau negeri kita rosak, negara kita rosak, tuan-tuan boleh ke pindah ke Jawa? Zaman sekarang. Tak boleh pergi ya tuan-tuan. Inilah tempat kita, inilah negara kita, inilah tanah air kita. Jagalah negeri ni, nak pindah pergi mana? Kalau pindah pun tuan-tuan orang tak mau orang kita. Kita bukan segak macam Palestin tu. Dulu Syria segak, Bosnia dulu. Jadi pelarian, ramai dia orang ambil. Lai katong, lawa. Pakai ambil seorang satu. Mai kat Leha pindah, tak payahlah kat Leha. Nampak? Inilah tempat kita. Amanahnya apa? Jaga negeri ni. Apa lagi yang tak ada, tuan-tuan? Ada orang kata, Ustaz, kita ni, orang Islam ni, Ustaz, dia tak boleh pergi mana, Ustaz. Kita ni Allah jadikan kita miskin, Ustaz. Mana ada miskin? Tu Afrika miskin. Kepala besar, lalat penuh, badan kurus, jadi pelarian. Tu apa? Saya duk tengok gambar makcik-makcik duk pegang baby, jadi pelarian kebuluran. Sudah kata, dalam pelarian pun dan beranak juga. Bila masa dia pun main, atau kita pun tetap. Kak Leha, oi. Afrika tu dia banyak belian. Allah bagi dekat Afrika tu berlian, Allah bagi dekat depa emas, Allah bagi dekat depa arang batu. Kalaulah Afrika tu tak ada apa-apa, penjajah tak masuk negeri dia orang. Penjajah masuk tu sebab Afrika kaya. Dia bawa balik sumber kekayaan. Bila dah habis, bagi merdeka. Walaupun merdeka, ada lagi arang batu, ada lagi emas, ada lagi berlian. Sampai sekarang, siapa kata Allah jadikan mereka tu miskin? Tak. Habis tu kenapa menjadi kebuluran, miskin apa semua? Sebab mereka jual berlian, mereka jual arang batu, mereka jual tembaga apa semua ni. Duit yang mereka dapat, mereka bunuh rakyat mereka sendiri. Perang sekerana merebut kuasa. Tu yang jadi pelarian. Masing-masing duk berlawan. Jual beli bom, jual beli senjata. Bila masa nak maju? Berapa banyak negara di Afrika yang terlibat dengan perang saudara. Perpecahan sama-sama sendiri. Nak dapat kuasa, dah dapat kuasa, jatuhkan, naik balik, jatuhkan. Sampai tak dan nak buat apa, tuan-tuan. Ada nak edaran nasi ke apa? Bukan ya? Aku nak edar nasi ke apa? Bukan tadi ya? Tak mana tu lupa. Baik Afrika tu tuan. Okey. Sekejap. Takut juga kan tengah-tengah ceramah ni kan. Teringat cerita Malaksa kan? Baik tak mana lupa tu. Afrika. Mereka bergaduh sama-sama mereka. Maka senjata yang mereka beli daripada hasil bumi mereka, mereka buat apa?
Jadi salah siapa? Cuba jaga amanah. Hasil bumi ini buat elok-elok, makmurkan elok-elok, kaya Afrika tu tuan-tuan. Ustaz, negara Arab, durian pun tak ada. Beras pun tak ada. Pasir je Ustaz. Memanglah pasir. Tapi ada minyak. Negara paling kaya di dunia duduk di Arab. Dema boleh tukar padang pasir tu jadi kebun. Dema boleh buat pulau, buatan, buat bangunan tinggi-tinggi. Punya kayanya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi negara mereka, kereta polis ni tak adalah kereta macam kita tu, wajar tuan-tuan. Sian polis Malaysia tuan-tuan, dapat Honda tu pun bangga habis lah. Tu saya kata tadi, nak edar nasi, tuan-tuan tak percaya. Nampak? Tu. Saya bukan bersaya dah. 40 tahun ceramah, saya tahu lah. Okay. Baik. Baik. Semua dapat nasi dah? Cuba kak tengok, behon ke nasi? Behon. Nasi. Behon. Behon. Tahu Ustaz ya? 40 tahun ceramah Ustaz. Terima kasihlah Abang Haji kita. Ya, mengedarkan behon. Kesian pula yang depan tak dapat. Sabar ya, lepas ada pusingan kedua. Sabar ya. Minta pada abang kita stop dulu lah. Dia ganggu ceramah saya. Secacau kata orang Perak. Tak. Dia tak boleh fokus entah. Orang Arab memang negeri dia padang pasir. Tapi Allah bagi minyak sebagai satu bentuk amanah. Sayang tuan-tuan. Minyak ni dijual pada siapa? Saya cakap, Ustaz, kita kena boykot, kita kena tolong Palestin. Betul. Apa yang kita boleh boykot, boykot lah. Tapi bagi saya, nak selesaikan masalah Palestin bukan abang yang nak selesaikan. Kerajaan-kerajaan yang ada minyak, stop jual minyak pada Amerika, jual minyak pada Israel, stop. Habislah. Tapi mereka tak nak stop. Kita boleh stop, tak beli ini, tak beli ini, tak nak boykot. Tapi mereka tak nak stop. Minyak jalan terus, gas jalan terus. Macam mana tak lumpuh Israel? Tak akan lumpuh, tuan-tuan. Sampai orang tanya, Ustaz, kita tiap-tiap hari kunut nazilah. Dah lebih sebulan nazilah. Anak saya pun dah hafal, Ustaz. Tapi sampai sekarang tak ada pun Allah nolong. Memang Allah nak tengok apa yang kita buat. Kita doa. Alhamdulillah kita doa. Tapi hadis sana tu tak mau. Saya kata dah, stop minyak je tuan. Dulu mereka kata, Rusia tu bila berperang dengan Ukraine, NATO ugut, Amerika ugut, Rusia mampu kali ni. Ukraine ni geng kami. Hang berani usik, hang lawan kami. NATO bagi warning dekat Putin. Presiden dia kata, buat. Kalau hampa nak tengok, buat. Aku stop jual gas, aku stop jual minyak kat hampa. Sampai sekarang, duk ada lagi Rusia. Tak ada siapa berani usik Rusia. Dulu negara-negara NATO punya warning lah. Kapal-kapal jet-jet pejuang telah sampai ke sempadan. Lah ni balik gitu tuan-tuan. Bila Rusia kata kami stop jual gas. Orang putih nak masak apa? Gas tak ada. Gas mereka mai pada Rusia. Ni dia tuan-tuan. Tapi sayang benda tu Arab tak nak buat.
Maka digunakan duit yang begitu banyak main bola. Bola. Gaji pemain bola setahun $1 bilion Amerika. Kena 10 orang. 1 bilion gaji tu tak bayangkan. $1 bilion bersamaan 4 bilion kita. Gaji setahun. Tadi saya makan sup ekor ni. Tengah dah makan sup. Assalamualaikum Ustaz. Minta derma nak buat ni. Mai budak tu pula, pakcik, dia jagung. Jagung. Umur berapa tahun? 6 tahun. Siapa suruh jual? Pak. Pak mana? Ada. Saya buat ambil kentang, suap dia makan. Ustaz, pakcik tak ada duit. Nak pergi tukar kedai, Ustaz. RM10 tak ada. Minta derma kan. Nak buat masjid. Kalaulah dia bagi 1 bilion kat kita, setahun seorang pemain bola, selesai masjid. Tadi saya masuk tadi dah. Derma untuk gazebo dah depan tu. La ilaha illallah. Bayangkan tuan-tuan, satu gaji pemain 1 bilion. Berapa ramai pemain orang putih yang main dalam negara mereka? Universiti berapa banyak boleh buat, hospital berapa banyak boleh buat, tapi mereka habiskan dengan stadium dan bola. Sayang tuan-tuan, amanah ni. Sayang. Allah Ta'ala bagi pada orang Bangladesh miskin Ustaz. Minyak tak ada, pun tak ada Ustaz. Macam mana Bangladesh nak berjaya? Memang Allah tak bagi dekat mereka. Tapi Allah bagi dekat Bangladesh rakyat. Rakyat Bangladesh ni ratus juta. Dia hak banyak China, India. Ni negara hak banyak rakyat ni. India, China, Indonesia, Bangladesh. Memang Bangladesh tak ada apa. Tapi Bangladesh Allah bagi rakyat yang rajin. Dia ekspor dekat Arab, dia ekspor dekat negara Timur Tengah berjuta. Agak-agak tuan-tuan, Bangladesh di Malaysia ni ada berapa juta? Tah menantu kita apa Bangla. Mujibur Rahman menantu kita. Mula-mula dia datang dulu hijau ke, merah ke, hijau ke, merah. Sekarang dia pula toki sistem minyak sekarang. Dia menikah dengan isteri janda balu toki minyak. Saya pergi ke Mekah. Saya ingat saya pergi Mekah tahun bila sebelum Covid dulu. Naik kereta daripada Madinah sampai Mekah. Budak angkat troli tu, tolak troli tinggi tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun bubuh. Saya pun dapat kunci. Dia pun tolak masuk dalam lift. Lepas tu dia tanya Rufah. Saya bagi tahu nombor bilik semua. Tanya dia dari mana. Cakap Arab lah. Main tak nak. Bangladesh. Ambil duit syukran. Terima kasih Encik. Pandai cakap Melayu. Kalian fil lughatul Malazi. Boleh. Saya Malaysia 4 tahun. Simpan pulai. Astaghfirullahalazim. Simpan pulai kuari tu. Celaka betul tuan-tuan. Yang kita duk cakap Arab dengan dia rupa cakap simpan pulai, kerja pecah batu pun tahu. Saya tanya dekat dia, berapa tahun di Mekah? 2 tahun. Duk di Malaysia, pandai cakap Melayu. Pergi Mekah, lagi bahasa semua dia boleh cakap. Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Turki. Otak cerdas betul Bangladesh, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Pada tahun berapa ke hari itu, perolehan negara Bangladesh yang paling besar datangnya daripada rakyat Bangladesh di luar negara menghantar balik duit pada negara dia. Masuk balik tuan. Beratus-ratus juta dolar Amerika. 55 juta dolar saja tuan-tuan. 15 tahun dulu, setahun. Sekarang bukan lagi 55 juta dolar. Sekarang dah tak tahu tuan-tuan, bilion duit kita. Di Arab saja 5 juta rakyat mereka.
Kalau seorang bagi 1,000, 1,000 darab dengan 5 juta orang, agak-agak berapa bilion. Mereka tak payah ada lombong, dia orang tak payah ada apa, dia orang hanya hantar orang saja. Orang buat mari balik duit. Siapa kata jadi miskin, tuan-tuan? Malaysia lagi dahsyat daripada negara lain. Timah ada, kak timah pun ada. Nah, air ada, sungai ada, laut ada, durian ada, sungai ada, semua ada. Ini amanah daripada Allah. Campak aja biji durian, tumbuh musangking. Apa yang tak mewahnya Malaysia ni? Kalaulah masing-masing menjaga amanah, senang kita di Malaysia. Sebab tu tuan-tuan, jom masing-masing buat kerja amanah elok-elok. Yang jadi pemimpin, kasihanlah kepada rakyat. Yang jadi rakyat, tolonglah pemimpin. Masing-masing melaksanakan amanah. Ulama-ulama pula kerjanya menegur pemimpin, mendidik dan mengasihan kepada orang yang belajar dengan dia. Kita pula sebagai ketua keluarga bertanggungjawab memastikan ahli keluarga kita tidak disentuh api neraka. Masjid jaga amanah elok-elok. Sebab tu saya kata tadi, masjid ni saya seronok aktif. Jawatan kuasa bagus, aktif. Kita bantu. Cara dia lagi macam mana nak bagi aktifkan lagi masjid kita, supaya ramai orang dapat manfaat. Dulu masjid kita panas, orang tak nak datang. Dan mohlah semayang di masjid ni, tak ada hangat pijak. Peluk aku, tak lalu aku. Kita pun bubuh oleh aircon. Dan udah sejuk masjid, ada aircon. 8 aircon din. Tak nak lah aku. Aku dah pergi semalam, sejuk gila, tak tahan aku. Panas tak tahan, sejuk tak tahan, tak tahu lah jenis apa ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, masjid kita dah cantik dah. Yang perlu diisi ialah dengan membina insan. Membina pengajian. Ramadan dah hampir dah. Apa benda lagi yang belum buat? Iftar dah buat. Tarawih dah buat. Yang belum kita buat, 10 malam terakhir kita hidupkan. Udah buat Ustaz. Kami tak pernah lepas 10 malam terakhir. Yang belum buat apa? Malam pertama Qiyamul Lail dah. Sampai malam terakhir. Yang tu belum Ustaz. Macam mana nak bagi orang datang semayang malam? Umum. Pihak masjid menyediakan sahur percuma. Tuan-tuan boleh bersemayang di sini jam 4 pagi. Akan dipimpin oleh Imam 1 Masjid Al-Marbawi. Dan jam 5 akan berakhir semayang Qiyam dan jamuan sahur di belakang. Habis jamuan bersahur, kita akan buat semayang subuh berjamaah. Disediakan percuma. Datang orang tuan-tuan. Ustaz cakap senang lah. Ustaz boleh buat. Saya dah buat 17 tahun. InsyaAllah ini tahun ke-18. Mula-mula saya buat 8 orang. Naik 16 orang. Sekarang 450 orang setiap malam. 450 orang. Tiap-tiap malam Qiyam. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Kalau tak tinggal tiap-tiap malam. Tapi kalau kita memilih untuk berpecah belah, memilih untuk bergaduh, maka nikmat yang Allah bagi pada kita habis begitu sahaja. Tak ada apa yang ada. Jadi marilah kita berkasih sayang, kita bersatu hati, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.